أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-34 di dalam Al-Quran. Kalau kita rujuk surah yang ke-34, itu ada satu surah namanya surah Saba, iaitu merujuk ayat yang ke-10, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Surah Saba ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala secara umum menceritakan tentang bahawa kebanyakan daripada manusia hamba-hambanya amat-amat sedikit sekali di kalangan mereka yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang dijadikan olehnya, jumlah manusia ni ramai, jumlah manusia ni tak terbilang, tak terhitung. Tetapi Allah nak gambarkan kepada kita daripada kesekian banyaknya jumlah dan ramai itu, amat sedikit sekali di kalangan hambanya yang benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan olehnya. Jadi dalam ayat ini Allah nak menunjukkan kepada kita contoh. Allah nak tunjukkan kepada kita suri tauladan dengan membawa kisah dua orang Nabi dan Rasul. Yang mana dua Nabi dan Rasul yang Allah bawa dalam cerita ini tak lain tak bukan ialah seorang bapa dengan seorang anak. Bapaknya merujuk Nabi Allah Daud alaihi salam, dan anak tu adalah merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yang mana Nabi Sulaiman kita dah bahaskan ayat-ayat yang berkenaan dengannya dalam surah An-Naml sebelum ni. Jadi satu ayat yang kita baca pada malam ini merujuk kepada kisah Nabi Allah Daud alaihi salam.
antara nabi yang banyak menerima keutamaan-keutamaan dan kelebihan daripada Allah, dan dia bersyukur dengan kelebihan dan nikmat tersebut. Ini untuk dijadikan sebagai panduan bagi kita agar mengikuti perkara yang sama bila Allah bagi nikmat. Bila Allah bagi keutamaan, anugerah dan keistimewaan, memperbanyakkan rasa syukur pada Allah. Baik, ayat ini kalau terjemahan secara sederhana, walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud anugerah-anugerah daripada kami, ataupun kurnia-kurnia daripada kami. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tair, dan kami berfirman, wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah bersamanya berulang-ulang kali. Wa allana lahul hadid, dan kami telah melunakkan bagi Nabi Allah Daud alaihi salam akan besi, ataupun ayat yang lagi cantik, dan kami telah melunakkan, melembutkan besi bagi Nabi Allah Daud alaihi salam. Bila berbicara mengenai Nabi Allah Daud alaihi salam, siapakah Nabi Daud? Nabi Daud cukup terkenal, iaitu salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Sebelum nama Nabi Daud ni terkenal, Nabi Daud ni termasuk di bawah rakyat biasa, di bawah pemerintahan raja Bani Israel sebelum itu, iaitu Talut. Ingat kisah Talut dengan Jalut. Jadi sewaktu berada di bawah pimpinan Talut, menentang tentera-tentera Jalut, jadi Nabi Allah Daud inilah yang ketika itu dikatakan dalam satu riwayat berusia 19 tahun, berjaya membunuh Jalut, dan selepas itu nama Nabi Allah Daud menjadi semakin terkenal. Dan ada beberapa riwayat menyebut Talut telah menjadikan Nabi Allah Daud ini menantu dia. Talut menjadikan Nabi Allah Daud ni menantu dia, dan kemudian selepas kewafatan Talut, diangkatlah Nabi Allah Daud menjadi raja Bani Israel. Sebelum tu Nabi Allah Daud jadi raja bagi kerajaan Judah, dan kemudian hari bagi keseluruhan kerajaan Israel. Dan di waktu inilah dikatakan ketika Nabi Allah Daud memerintah kerajaan Israel, ini adalah zaman yang disebut the Golden Age, zaman keemasan pemerintahan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Allah Daud, sekaligus selepasnya di bawah pimpinan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Di waktu ini hukum-hukum dan syariat sebagaimana yang diterima daripada Nabi Allah Musa sebelum ini berpandukan kepada kitab Taurat, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah pemerintahan Nabi Allah Daud alaihi salam. Bila berbicara mengenai Daud, siapa Nabi Daud? Kalau kita melihat kepada salasilah asal usul keturunan Nabi Allah Daud alaihi salam, Daud bin Yisha, dan ada riwayat kata bin Isha. Daud bin Yisha ataupun Daud bin Isha. Ambil Yisha ataupun Isha bin Uwaibid, Uwaibid bin Bu'as, Bu'as bin Salmun, Salmun bin Hashun, Hashun bin Aminadab, Aminadab bin Aram, Aram bin Hashrun, Hashrum bin Farish, Farish bin Yahuza. Siapakah Yahuza? Yahuza ialah salah seorang daripada 12 anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Daripada isteri pertama dia Layah tu kan ada 6 orang anak. Raubin, Syamun, Yahuza, Lewi, Izakar, Zabulun. Ada Yahuza tu. Jadi sampai kepada keturunan Yahuza. Ini keturunan Nabi Allah Daud, Yahuza, Nabi Sulaiman pun Yahuza. Dia berbeza dengan Nabi Allah Musa dan Harun.
Nabi Allah Musa dan Harun dari keturunan Levi, sama juga anak kepada Nabi Allah Yaqub. Automatik Nabi Allah Yaqub anak kepada Nabi Allah Ishaq, dan Nabi Allah Ishaq anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu secara sepintas lalu. Baik, apakah bilangan anggaran masa zaman kehidupan ataupun pemerintahan Nabi Allah Daud alaihi salam? Ada dua periwayatan. Yang ini hanya sekadar anggaran yang diletakkan. Kita tak boleh nak kata secara tepat, kita tak boleh nak kata secara spesifik. Anggaran yang pertama tahun kelahiran dan kewafatan beliau ialah yang pertama 1063 sebelum Masihi dan wafatnya 963 sebelum Masihi. Jadi jarak antara dua masa ni ialah 100 tahun. 100 tahun, 1063 sampai 963. Pendapat yang kedua 1041 sampai 971. Yang ni kalau kita ambil rentang masa dia cuma 70 tahun. 70 tahun. Jadi kita lebih prefer pilih hak yang pertama, iaitu 100 tahun tu. Sebab ada hadis sahih sebelum ni berkaitan dengan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, yang mana sebelum ini umur yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Daud ialah 60 tahun sahaja. Kemudian Nabi Allah Adam alaihi salam ambil 40 tahun daripada umur dia yang Allah bagi pada cucu dia yang nama Daud ni. Jadi 60 tambah umur Nabi Adam tu jadi 100 tahun. Jadi berbeza dengan pandangan kedua cuma 70 tahun. Sebab itulah waktu kewafatan Nabi Allah Adam terlupa akan hal tersebut. Bila malaikat maut datang mengunjungi beliau, nak ambil dah nyawa beliau. Dia kata, bukankah umur aku tu masih panjang? Dia kata, dulu kamu lupa dah, kamu telah berikan 40 tahun daripada umur kamu pada cucu kamu Daud. Jadi disebabkan kelupaan Nabi Allah Adam tu, keturunan dia hari ni pun banyak lupa. Kelalaian Nabi Allah Adam, ada sebahagian keturunan dia, anak cucu dia hari ni pun banyak yang lalai. Itu kita boleh ikuti hadis sahih tentang awal penciptaan Nabi Allah Adam. Walaupun kita bersetuju status apa 100 tahun tu je, hak anggaran tu saya sebut awal-awal dia tak spesifik, tapi kita nak ambil hak 100 tu. Baik, kepada kaum apakah Nabi Allah Daud ini diutuskan? Kepada kaum Bani Israel, dan dia dikurniakan beberapa orang anak, termasuklah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, tu secara ringkaslah. Baik, dalam Al-Quran juga Allah sebut berapa kali nama Nabi Allah Daud. Tak bilang pula saya, Ustaz. Baik, yang betul-betul spesifik disebutkan dengan kalimah Daud, da alif waw da, Allah sebutkan sebanyak 16 kali dalam Quran. 16 kali nama Nabi Daud disebutkan dalam Quran. Ada setengah ulama kata 18 kali, tetapi tambahan 2 tu dia tak sebutkan dengan kalimah Daud, tapi kisah tu ialah kisah Nabi Daud. Penceritaan ayat tu tentang Nabi Daud. Antaranya Allah letakkan dalam 9 surah dalam Quran. 9 surah. Pertama dalam surah Al-Baqarah ada kisah Nabi Daud. Yang kedua dalam surah An-Nisa ada kisah Nabi Daud. Yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah. Yang keempat dalam surah Al-An'am. Yang kelima dalam surah Al-Isra. Yang keenam dalam surah Al-Anbiya. Yang ketujuh dalam surah An-Naml. Yang ke-8 dalam surah ni kita baca surah Saba, dan yang ke-9 yang terakhir surah Sad. Bukan surah Saf, surah Sad, huruf Sad sebiji tu. Okey, dan surah Sad itulah yang paling banyak mengisahkan kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, teruskan dengan pentafsiran. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Dan sesungguhnya
kami telah berikan kepada Daud kurniaan-kurniaan dan anugerah daripada kami. Dalam ayat ini Allah nak menceritakan dan mengkhabarkan kepada manusia bahawa Nabi Allah Daud alaihi salam telah dikurniakan oleh Allah dengan banyak keutamaan-keutamaan dan nikmat-nikmat yang besar. Dan Allah telah menghimpunkan baginya beberapa keutamaan dan nikmat tersebut. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Imam Abul Fida Ibnu Katsir yang terkenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir, dia sebut 4 benda. Yang pertama ialah nikmat an-nubuwah war risalah. Diangkat Nabi Allah Daud tu sendiri, selain hamba Allah, dia ni pangkat Nabi, dia ni pangkat Rasul. Sebutan yang kedua dalam tafsir tersebut bercerita mengenai apa? Mengenai Al-Mulk, sebuah kerajaan yang besar, sebuah kerajaan yang kukuh di atas muka bumi yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai raja, sebagai pemerintah bagi Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang ketiga, Allah memberikan kepadanya jumlah ketenteraan yang besar, jumlah tentera yang banyak, siap sekali dengan prasana, siap sekali dengan logistik dan persenjataan yang sesuai dan terkini pada masa dan zaman tersebut. Dan yang terakhir disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ialah nikmat husnis saut, keindahan suara, kebagusan suara, sehingga kan apabila Nabi Allah Daud ini bertasbih, mengalunkan pujian-pujian, mengucapkan bentuk kesyukuran kepada Allah dalam bentuk tasbih tadi, maka Allah berfirman kepada gunung-gunung, Allah berfirman kepada burung-burung supaya turut bertasbih bersama dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Merdunya suara dia, indahnya suara dia, bagusnya suara dia, sehingga mampu memikat unsur-unsur dan jenis alam ini untuk turut sama bertasbih dengan alunan tasbih Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, tadi disebutkan 4 benda. Dan kalau kita merujuk kepada satu lagi tafsir, iaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi yang terkenal dengan gelaran tafsir Imam Qurtubi. Dalam tafsir Imam Qurtubi pada awal-awal dia menyebutkan sudah menjadi kebiasaan bagi Allah Subhanahu wa taala bila dia mengutuskan seseorang nabi ataupun rasul, mereka ini diantaranya diperteguhkan dan diperkuatkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat masing-masing. Nabi ni ada mukjizat dia, rasul ni ada mukjizat dia. Dan antara beberapa keutamaan Nabi Allah Daud yang disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi bukan 4, 9. Ada 9. Apa dia? Yang pertama ialah an-nubuwah, sama seperti tadi, kenabian Daud dan kerasulan Daud. Yang kedua ialah dia berbicara mengenai kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, iaitu kitab Zabur. Bukankah Nabi Allah Daud dikurniakan oleh Allah satu kitab, iaitu kitab Zabur. Hari ini dalam kita kata dalam masyarakat Nasrani, dalam masyarakat Kristian, buku ni disebut sebagai The Psalm, Psalm tu. Itu merujuk kepada Zabur Nabi Daud ataupun disebut Mazamir. Okey, yang ketiga, mereka membicarakan tentang ilmu yang Allah bagi pada Nabi Daud alaihi salam. Tuan-tuan, saya sebut secara ringkas, nak tahu tentang ilmu Nabi Daud boleh rujuk surah An-Naml, surah Semut ayat 15. Balik tengoklah. Yang keempat, tentang kekuatan Nabi Allah Daud, Al-Quwwah. Kekuatan Nabi Allah Daud, buka surah Sad, tengok ayat yang ke-17. Surah Sad ayat 17 pasal kekuatan Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang kelima, taskhiril jibali wan nas,
mampu menggerakkan, memukau, memikat gunung-gunung, burung-burung dan juga manusia apabila beliau bertasbih. Iaitu apa dia? Dalam surah mana? Surah inilah ayat yang ke-10. Yang ke-6, Allah membicarakan tentang taubat Nabi Allah Daud alaihi salam, yang mana dia terkeliru dalam salah satu perbuatan dia, dia minta ampun kepada Allah dan Allah menceritakan tentang pengampunannya terhadap kekeliruan Nabi Allah Daud alaihi salam. Buka surah Sad, rujuk ayat 25, ada kisah tersebut. Yang keseterusnya, yang ke berapa dah? Yang ke-7. Yang ke-7, al-hukmu bil adl. Allah menceritakan Nabi Daud ni dia jadi khalifah, dia jadi raja, dan dia menjalankan pemerintahan dia, penguasaan dia terhadap rakyatnya dengan penuh keadilan dalam berhukum. Yang ni rujuk surah yang sama, surah Sad, ayat lepas tu. Ayat sebelum tu ayat 25 kan, pasal taubat dia, rujuk ayat 26 ada tentang kekhalifahan Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan yang ke-8 Allah bercerita mengenai keupayaan Nabi Allah Daud dalam melunakkan dan melembutkan besi. Ada dalam surah Sabah ni, wa allanal lahul hadid tu, surah Sabah ayat 10. Dan yang terakhir tentang kemerduan, kebagusan suara dia. 4 dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tadi dah ada dalam 9 tu, cuma tambahan 5 yang berbeza. Tu saja yang saya nak bawa untuk kita ketahui pandangan-pandangan dan pendapat daripada dua ulama mufassirin yang berbeza. Seterusnya, telah disebutkan di dalam kitab sahih bahawa ada suatu kisah pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ni keluar daripada rumah dia pada waktu malam, dan tiba-tiba Rasulullah melalui satu tempat yang mana Rasulullah mendengar seorang sahabat dia sedang mengalunkan bacaan Al-Quran. Jadi disebabkan bagusnya suara kawan tu, merdunya bacaan dia pun, jadi Rasulullah terhenti dan Rasulullah mendengar kemerduan bacaan suara dari sahabat tadi. Dan ekoran daripada peristiwa tersebut, lalu Rasulullah pun mengucapkan sabda dia, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya orang ini, merujuk kepada sahabat yang Rasulullah dengar suara bacaan dia tu, benar-benar telah dianugerahi dan dikurniakan oleh Allah kemerduan suara dari kalangan ahli keluarganya Daud. Seolah-olah Rasulullah nak membandingkan merdunya suara sahabat tadi macam merdunya suara tasbih Nabi Allah Daud pada zaman dia. Siapakah sahabat yang dimaksud? Siapakah sahabat yang dirujuk? Dia adalah Abu Musa al-Ash'ari, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara keturunan Abu Musa al-Ash'ari hak hebat ni, ulama yang terkenal dengan penisbahan yang kita panggil mazhab Asy'ariyah. Kita belajar akidah. Tu cucu cicit dia itulah Imam Abul Hasan al-Ash'ari tu. Ni sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, nenek moyang dia. Okey. Baik, seterusnya ada satu pandangan yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir daripada Abu Usman An-Nahdi. Abu Usman An-Nahdi mengatakan, sesungguhnya aku belum pernah mendengar suara yang keluar dari mana-mana alat ataupun permainan muzik pada zaman aku. Aku tak pernah dengar lagi mana-mana suara yang keluar daripada alat ataupun permainan muzik pada zaman aku yang lebih merdu daripada alunan suara bacaan yang dialunkan oleh Abu Musa Asy'ari. Jadi nak bandingkan alat-alat permainan muzik tu dengan bacaan Al-Quran Abu Musa, jauh bacaan Abu Musa tadi lebih merdu lagi. Tu pandangan daripada Abu Usman An-Nahdi. Kita bergerak kepada ayat yang keseterusnya, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Kami berfirman, wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah
bersamanya berulang-ulang kali. Poin kita pada kalimah awwibi. Awwibi. Apa maksud awwibi? Menurut pandangan daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sepupu Nabi yang selalu sinonim dengan tafsir? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pasal apa kita letak anhuma dua-dua? Bukan setakat Abdullah kita doakan kebaikan, tapi bapak dia tu, pak saudara Nabi, anak Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, selain daripada tu, ini juga adalah pandangan daripada Imam Mujahid, salah seorang tokoh ulama yang besar, dan selain daripada keduanya mengatakan makna awwibi itu bermaksud bertasbih. Kalimah awwibi itu bagi pandangan nama-nama yang saya sebutkan tadi, maksud dia bertasbih. Walau bagaimanapun, ada seorang yang bernama Abu Maisarah. Abu Maisarah ni dia kata, dia menduga dan menyangka bahawa kalimah awwibi ni asalnya bukan bahasa Arab, tapi dia lebih merujuk kepada bahasa Habsyah. Habsyah ni kat mana? Ethiopia lah, Habsyah ni. Dia kata bukan bahasa Arab yang asli dan tulen, tapi lebih kepada bahasa Habsyah. Tetapi ulama-ulama menyebut pandangannya ini fihi nazar. Maksudnya masih lagi diragukan dan dipertikaikan kebenaran perkataan dia tu. Betul ke tak? Betul ke tak tu maksudnya betul ke kalimah ni asal bahasa Habsyah bukannya bahasa Arab? Walau bagaimanapun, dalam bahasa Arab, awwibi ni atau kalimah asal dia at-ta'wib. Ni bermaksud apa? At-ta'wib bermaksud bertasbihlah. Bertasbihlah. Jadi ini adalah merupakan perintah daripada Allah kepada gunung-gunung, kepada burung-burung supaya bertasbih sekali dengan tasbihan Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, kalau dalam tafsir Imam Qurtubi ada satu pandangan yang memaknakan awwibi ini dengan at-tarji'. Awwibi ini dengan at-tarji'. Tarji' ni apa? Kembali. Kembali ni kembali menyebut-nyebut, kembali mengulang-ulang. Kembali menyebut-nyebut, kembali mengulang-ulang. Maksudnya Nabi Allah Daud tasbih disebut tadi dengan kalimah yang diulang-ulang oleh gunung-gunung dan burung. Ada satu analisis tentang hal ni yang dibuat. Dia cuba menggambarkan macam seorang penyanyi dengan penyanyi latar. Dia cuba gambarkan, bukan nak suruh menyanyi ini. Jadi dikatakan macam seolah-olah penyanyi utama tu macam siapa? Macam Nabi Daud mengalungkan tu. Jadi bila dialungkan, ada bab-bab tertentu tu penyanyi latar sebut balik apa yang disebutkan oleh penyanyi utama tu. Nak bagi apa sebut tu? Dia nak bagi mantap lagi, nak bagi merdu lagi, nak bagi sedap dengar. Tu dia buat cuma gambaran pada analisis. Dimaksudkan dengan kalimah tarji' tadi. Kembali mengikuti bersama-sama secara beramai-ramai ataupun serentak. Baik, seterusnya ada satu lagi pandangan yang datang daripada Abul Qasim, atau nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Ishaq Az-Zujaji. Az-Zujaj ni salah seorang tokoh yang hebat dalam ilmu lughah selain daripada Jurjani dan sebahagiannya. Kawan ni Abdul Rahman bin Ishaq Az-Zujaj ni, dari sekian banyak kitab-kitab dia ada satu kitab dia berjudul ataupun bertajuk Al-Jumal. Dalam kitab Al-Jumal ni, fi babin nida, pada bab nida, seruan. Seruan apa? Tentang ayat tadilah tu. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Ya tu kan harfin nida kan? Haraf ataupun kalimah seruan. Dia kata makna at-ta'wid ni bagi pandangan Az-Zujaj ni, makna at-ta'wid ni ialah berjalan bersamanya. Berjalan bersama seseorang, kalaulah diandaikan pada tempo ataupun konteks waktu, ta'wid ni berjalan pada waktu siang secara sepenuhnya ataupun secara keseluruhannya. Kita berjalan dengan seseorang, waktu dia tu belah siang secara penuh, secara keseluruhan waktu siang tu.
Dan dia juga mendatangkan makna yang berlawanan, makna yang berseberangan. Satu lagi dia sebut al-is'ad. Al-is'ad ni berjalan sama macam tadi, tapi waktu al-is'ad ni malam, bukan siang. Siang at-ta'wib, al-is'ad malam. Sama, malam pun berjalan penuh, berjalan secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa pandangan yang dikemukakan oleh Az-Zujaj tadi agak gharib, agak aneh. Kami tak pernah dengar, kami tak pernah kenal pun perkataan-perkataan ataupun istilah seperti ini sebelum ni untuk memaknakan dengan hal tadi dalam kitab-kitab atau sumber yang lain. Walau bagaimanapun dari sudut bahasa dan lughah, betul hak dia bagi tu. Dia bagi tu betul. Ta'wid tu makna dia berjalan waktu siang secara penuh, berjalan waktu siang secara keseluruhan. Hak tak betul dan tak kenanya, kita nak hubung kait konten tu dengan kisah tu, tak betul lah. Maksudnya makna tu betul dari sudut lughah, bukan dia nak bahas dari sudut makna tu, tapi berjalan apa pula siang penuh, orang cerita pasal bertasbih. Situ yang tak kena. Jadi apapun, Imam Ibn Katsir lebih mengandaikan pendapat yang paling tepat dan benar ialah pandangan pertama, iaitu makna bagi Awibi ialah bertasbih yang dilakukan secara berulang-ulang kali, sebagaimana perbuatan Nabi Allah Daud dan unsur-unsur seperti gunung dan burung-burung. Baik, yang keseterusnya, frasa yang terakhir, wa allana lahul hadid, dan kami melunakkan bagi Daud itu akan besi. Baik, melunakkan ni melembutkanlah. Kebiasaannya orang-orang zaman dahulu ni, kalau kita tengok sejarah forging, tahu forging? F-O-R-G-I-N-G, bukan fogging. Fogging tu sembok. Fogging tu kan orang sembok Edis ke apa tu kita panggil fogging. Ni forging, penempaan, tempa. Sebab kita nak kaitkan dengan apa ni? Dengan besi, menempa besi. Kalau tengok sejarah-sejarah awal dalam ketamadunan dan peradaban manusia, dikatakan paling awal 4000 sebelum Masihi dah ada sejarah fogging ni. Sejarah penempaan besi. Dan kalau kita kata 4000 sebelum Masihi, zaman Nabi Daud tadi 1063, maksudnya dah terlewat ke belakang. Sebelum tu dah ada orang menempa besi. Tetapi yang menjadi kebiasaan dalam konteks penempaan ni, wasilah untuk menempa besi mengikut apa-apa pattern yang kita nak, acuan yang kita nak, bentuk yang kita nak, rekaan yang kita nak. Biasanya kaitan dengan penempaan besi ni dia ada wasilah-wasilah dia. Contohnya besi ni perlu dipanaskan dalam tungku api, nak bagi dia membara, nak bagi dia panas, lepas tu keluarkan. Ada jenis ketuk mengetuk, palu memalu lah, style dia totak-totak macam orang buat keris ke, orang nak buat pisau ke. Cara standard tu dah berlalu zaman tu. Tetapi lain bagi Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud, Allah melembutkan besi bagi dia ni tanpa menggunakan benda-benda yang kita cerita tadi. Jadi dia nak tempa besi ke, dia nak pattern besi ke, dia nak kerik benda tu tanpa perlu masuk tungku api, tanpa perlu panaskan besi, tak payah ketuk, tak payah apa. Allah bagi dia keupayaan dengan hanya bersumberkan tangan kosong. Jadi dia mampu memintal-mintal, menganyam dan menjalin besi. Ambil besi tu buat dengan tangan je. Gambaran dalam tafsir-tafsir menyebut seperti seseorang memintal benang untuk dijadikan pakaian, ataupun memintal kapas untuk dijadikan kain. Maksudnya ambil besi tu, kenyek kau tu, kenyek kau ni, macam kita main plastising tu lah. Seolah-olah lah tu, bukan macam tu, takut salah. Cuma nak gambarkan mudahnya Allah bagi dia. Nak buat burung, nak ambil plastising, kita buat burung. Tu gambaran nak nampak bagi mudah. Atau Allah lebih lagi mudah daripada kita main plastising, wallahu alam. Jadi dia cuma menganyam, menjalin, memintal tu hanya guna tangan kosong. Kita hari ni tengok orang bekerja buat rumah kan, asas-asas tu besi, hak keras tu kan, punya pulas apa, nak bagi bengkok apa, nak ketuk tu, nak ketuk ni, dia tu guna tangan kosong. Sebab itulah ada sebahagian orang-orang ni dia guna ayat ni. Dia guna ayat ni
konon-kononnya besi tu jadi lembut lah. Wallahu alam lah, kalau jadi tu dia anggap sebagai mujarrabat tak. Kalau jadi, setengah orang dia letak ayat ni dalam kitab mujarrabat. Mujarrabat ni maksud dia apa? Tajrib, pengamalan. Mungkin orang tu beramal ayat ni berapa ratus, tiba-tiba dia pulas besi tu jadi mudah pada biasa. Dia anggap benda tu menjadi pada dia. Dia letak dalam kitab. Tapi bila orang lain beramal, semesti tak jadi macam dia? Tak semesti. Tapi dia cakap tu atas tajribat, atas pengalaman. Ni kalau orang tua dulu kita kaitkan dengan petua-petua lah. Petua-petua ni kadang-kadang bila diadukan dengan saintifik tak masuk pun dari sudut sains. Tak logik ni, tak masuk. Tapi kadang-kadang benda tu menjadi. Kita ingat dulu tak kalau sakit perut, ceret-beret, orang tua suruh makan apa? Pucuk apa? Pucuk jambu kayu tu kan. Kadang-kadang benda tu bukan kata saintifik apa, jadi. Tak tahulah jadi kebetulan nak jadi ke sebab makan, tapi biasanya kita makan tu jadi. Lepas tu orang tua kata kalau macam ni buat macam ni, kita anggap tu petua. Kadang-kadang bila kita sebut petua, dia pun tak faham pula, dia pun kait, dari sudut saintifik benda ni salah. Kita bukan bercakap bidang saintifik, bukan bidang kita pun. Kita cerita balik hak petua orang tua. Nak abad mereka buat tu melalui benda tadi, tajribat, pengalaman. Buat jadi. Ada orang buat tak jadi. Okey. Ini adalah pandangan daripada Imam Hasan Basri dan juga pandangan Imam Qatadah dan juga pandangan Imam Al-A'mashi dan selain daripada mereka, bahawa Allah memudahkan bagi Nabi Allah Daud alaihi salam melembut dan melunakkan besi hanya dengan perantaraan tangan kosong sahaja, tanpa melalui proses yang kita panggil proses penempaan besi. Dan inilah antara kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Daud. Allah bagi besi. Tuan-tuan baca dalam ayat-ayat yang lain, Allah bagi pada anak dia Sulaiman penempaan apa? Penempaan apa? Kalau Nabi Daud Allah bagi besi, Nabi Sulaiman Allah bagi apa? Gabungan dua ni, asas ni lah yang Zulkarnain buat tembok Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain buat tembok Ya'juj Ma'juj, besi dicampur dengan apa? Tembaga, yes. Nabi Sulaiman dikurniakan pula kelebihan berurusan dengan tembaga. Kita boleh tengok nanti, mungkin sampailah masa cerita tu akan sampai pada bab Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah bagi kehebatan dia tu dari sudut tembaga. Dan mudah bahasanya, kedua-dua beranak ni, Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, lebih sinonim dengan kita panggil konteks perusahaan logam. Nabi Daud bapa dia besi, Nabi Allah Sulaiman dengan konteks tembaga. Habislah satu ayat je kan. Sedang oleh 8.20 tak? Kita sambung pula ayat seterusnya sampai masa. Biasa ujung-ujung ni takut balik kampung pula 12. Tapi tak tahulah, kalau PKP sambung lagi, ada lagi insya-Allah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya malam ni kita dapat dah beberapa maklumat, beberapa ilmu dan informasi daripada ayat 10 surah Saba yang kita baca. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan pemahaman kepada kita, terutama pemahaman yang berkaitan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sentiasa salah dan tersilap datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.